Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam tahun 4 bidang Al-Quran, tajuk Tadabbur Surah Al-Ikhlas bersama dengan Ustazah Amalina. Baiklah, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Diharapkan pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas dengan betul, yang kedua menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan surah Al-Ikhlas, yang ketiga menganalisis kepentingan dan kelebihan mengamalkan surah Al-Ikhlas, dan yang keempat mengamalkan tuntutan surah Al-Ikhlas. Pengenalan tadabbur surah Al-Ikhlas. Jom kita tengok. Baiklah, mari kita lihat apa dia maksud tadabbur. Tadabbur bermaksud menghayati dan merenung sehingga meresap makna ayat Al-Quran ke dalam hati, mencari hikmah dan pengajaran ayat Al-Quran untuk dijadikan panduan. Pengenalan surah Al-Ikhlas. Ibn Kathir mengambil riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, bahawa ada orang-orang musyrik yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Surah ini merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran dan mengandungi 4 ayat serta merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Intibati maksud surah Al-Ikhlas. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandingi. Seterusnya mari kita lihat tuntutan surah Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Kandungan ayat yang pertama ini menekankan tentang Islam sebagai agama tauhid. Tuntutan ayat yang pertama ini ialah meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, sentiasa ikhlas dalam beribadah dan membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Seterusnya ayat yang kedua, Allahus samad. Kandungan dalam ayat yang kedua ini menekankan tentang Allah tempat meminta pertolongan. Tuntutan yang terdapat dalam ayat yang kedua ialah perlu memohon pertolongan hanya kepada Allah, menghindari diri daripada perasaan putus asa dan bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kandungannya ialah Allah tidak mempunyai anak dan juga pasangan. Tuntutan ayat ini ialah kita perlu merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Kita perlu yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan, serta kita perlu mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kandungan ayat ini menekankan tentang Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tuntutan ayat keempat ini ialah kita perlu meyakini bahawa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kita perlu bersyukur atas nikmat kurniaan Allah dan menginsafi kelemahan diri kita. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepentingan surah Al-Ikhlas. Terdapat 7 kepentingan surah Al-Ikhlas yang telah disenaraikan. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Yang kedua, dapat menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai dengan 1/3 membaca Al-Quran. Yang kelima, ganjaran syurga diberikan kepada mereka yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, dapat membentuk kepribadian Muslim. Baik, sebagai kesimpulannya daripada surah Al-Ikhlas ini, kita hendaklah beriman, iaitu meyakini dengan sebenar-benar keyakinan akan kewujudan Allah SWT dan sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengakibatkan syirik kepada Allah. Ingatlah bahawa hanya Allah sahajalah tempat kita bergantung harap dan memohon pertolongan. Kita juga perlu memperbanyak amalan membaca surah Al-Ikhlas
kerana fadilahnya yang sangat besar. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak didik Ustazah mendapat manfaat daripada apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sehingga kita berjumpa dalam kelas yang berikutnya. Ma'assalamah wa ila liqa. Bye.